kita perlu betulkan. Yang seterusnya, kenderaan itu lebih bertanggungjawab. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kita nak berbicara tentang keselamatan jalan raya, kesemuanya bermula daripada hari ini, betul? Kalau bermulanya daripada hari ini, semestinya ia bermula daripada siapa? Bermula daripada ini pusaka tuan-tuan dapat dari kita Malaysia seterusnya menjadi satu contoh yang baik. Dan kita sedang pada semua pengguna raya, insyaAllah. Sekian, itu saja daripada saya, Zulfai Said Jamaluddin, daripada Pustaka Sistem Sdn Bhd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pustaka berfungsi sebagai satu badan yang dijadikan tapak kenderaan yang telah disaman. Okay, itu poin utama yang bomba kena faham. Kami sebenarnya bukannya pihak berkuasa yang menyamakan kenderaan sendiri. Fungsi utama pustaka ialah untuk menyediakan tapak tahanan kenderaan. Okey, itu yang poin yang paling penting bomba kena faham. Okey. Okey, tanpa membuangkan masa lagi, saya jemput Cik Rosli untuk berada di depan mungkin sebelum kita mulakan sesi soal jawab. Saya tidak nampak parti kereta ini mampu menjauhkan kemenangan. So adakah dalam seperti ini perlu dihubung dengan pusaka? Terima kasih. Itu saya nak tekan dulu kalau hantar 334 adalah untuk kenderaan perdagangan. Tapi kalau macam saudara kata tadi, kesalahan meletak kenderaan selamat pagi. Jadi kalau dalam istilah kesalahan jalan raya, kesalahan kecil itu boleh jadi kesalahan besar. Kadang-kadang kita merasakan meletak kenderaan di satu kawasan pada pandangan kita selamat. Tetapi sebenarnya apabila kenderaan kita disaman, pihak berkuasa telah menyatakan memang sebenarnya kawasan itu tak selamat. Itu sebablah kawasan itu ada kawasan di bawah jalan yang diletakkan garisan kuning. Maksudnya garisan kuning itu adalah kawasan yang berbalik. Kita mesti kenderaan kita letak di kawasan yang tidak bertanda garisan kuning ni. Ibaratnya macam kita letak di bahu jalan. Biasanya di bahu jalan ni kuasa di bawah di bawah pihak berkuasa tempatan, bukan pihak polis, pihak DPJ. Itu kita kena membezakan. Maksudnya ada bidang kuasa pihak berkuasa masing-masing. Jelas ke? Saya punya tadi kurang jelas. Tak pasal saya kurang dengar ada dia punya soalan. Yang saya dengar ni tentang kesalahan. Adakah kesalahan terletak di bawah kawasan parking ya? Termasuk dalam kesalahan yang dicadangkan oleh pustaka. Semua jenis kesalahan yang akan berhubung dengan pustaka. Walaupun ada kesalahan yang tak terkaitan dengan kemalangan. Adakah pustaka ini sebenarnya mengurangkan kesalahan ataupun membantu dia bersama? Okey, saya faham. Maksudnya macam ni, pustaka banyak kesalahan bila jadi kesalahan dia. Kan? Kalau katakan kesalahan tu parking di kawasan bahu jalan, di garisan kuning, ataupun kalau melibatkan PBT tak bayar parking. Kan? Bila tak bayar parking tu kadang-kadang kenderaan kita kena claim, kena tunda apa semua kan. Itu antara pendekatan yang pihak pustaka ambil. Kita gabungkan penguasaan dengan pihak polis, PDRM, SPAN, PBT. Itu sekali dalam penguasaan pustaka Sistem Sdn Bhd. So maksud dia, kesalahan tu walaupun tidak melibatkan kemalangan, tetapi sekiranya dia bersalah, kenderaan itu tetap terlibat dalam pustaka Sistem Sdn Bhd. Kadang orang tu sendiri tak nak hantar. Jadi kalau hantar pun tak semua orang mampu bayar dalam tempoh dalam 3 hari. Tak ada orang nak bayar 300 dalam tempoh itu kan. Kita bayar yang sama sebab tak ada helmet, tak ada helmet, motor, tak ada lesen, itu kita tak. Ya, bayaran saman dan kenderaan ditahan. Tapi dalam pustaka Sistem Sdn Bhd kita mencadangkan
bayaran saman dia minimum. Maksudnya RM50 minimum dia, maksimum dia RM150. Tapi berpandukan pada jenis-jenis kesalahan. Kalau katakan saudara kata tadi kesalahan side mirror tak ada. Bila tak ada side mirror ni, dalam akta polis akta 333 tu ada dah kesalahan kepada kenderaan tadi ni. So mungkin kesalahan dia tu bayaran yang dikenakan mungkin RM50. So bayaran ni sebenarnya ada beberapa pendekatan yang kita ambil. Kalau pusatnya dia terlibat juga dalam macam kita cakap tadi, dia ada beberapa pihak sponsor, beberapa pihak orang pula daripada taman contoh ataupun sampai taman dia tak kenderaan di ke pusat. Lepas tu kenderaan di dalam pusat kes ni dikembangkan oleh pihak mana? Kalau pihak berkuasa aktiviti, kita akan hantar balik kepada pihak aktiviti untuk buat relok dan apa sebagainya. Kalau pihak polis tak boleh tak. Dia dah tahu risiko dia. Tapi ada apa akan jadi? Ya. Cita ni dia tak termasuk dalam kita ni. Kalau cita ni dalam kita kategorikan dia macam IAC lah, dia tak ada lah. Kalau tanda, dia kan ada proses dia. Maksudnya mungkin dia tanda ada hitamkan, mungkin dia tak boleh hidup power tax, mungkin dia punya lesen pemandu tadi tidak dapat diperbarui. Dia macam proses dia macam biasa sekarang. Kalau kata sekarang kita tak payah taman, kemungkinan tadi kita dia tak hitamkan. Itu saya kata tadi, apabila kita merasakan kita tidak ada yang tindakan dia saja kebiasaan ada satu kesalahan yang kita buat tu dia ada dia ulang. Pasal kita rasa aku 3 tahun tak buat, tak ada masalah, tak ada kena apa-apa tindakan oleh kerajaan pun. Kan? Itu yang bila kita cek tengok dalam memori ke dalam mana-mana tengok ada 10 ke 20 zaman gitu. Kan? Pasal kita biasa kita simpan, pasal kita rasa kita tidak ada tindakan kita. Dia tanya kalau pengguna bersalah tidak hantar on time, apa akan berlaku? Sebab dalam sistem sekarang kalau tak hantar 2-3 tahun pun masih boleh jalan. Lepas setelah hitam tu hanya dia akan tahu selepas mungkin tahun ataupun 2 tahun. Tetapi dengan adanya kesaksian, apa akan berlaku kalau bersalah tidak hantar? Kenderaan dalam masa 4 hari misalnya. Macam yang saya beritahu tadi, pasal kita kesaksian ni, kita punya bidang kuasa kita menyediakan tapak untuk kenderaan itu dihantar. Soalnya tentang kalau kata kenderaan itu orang tak hantar, benda itu bukan di bidang kuasa kita. Dia sama juga. Contoh macam katakan kenderaan itu urusan dengan musafir lah. Dan dia wajib hantar kenderaan dia pemerintah setahun 2 kali. Sekiranya dia tak hantar, apa jadi pada kenderaan itu? So, antara tindakan yang saya ajarkan dia yang spesifik dia disarankan ataupun dibayar dengan untuk memperbarui dia punya. Sakit tidak menggunakan apa-apa cas. Kita ada tempoh masa dia. Tempoh masa dia berpandu kepada pihak berkuasa yang keluarkan taman. Kalau katakan PDP, biasanya PDP ni dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan tu maksudnya kalau kita tidak ada kenderaan yang tidak dituntut, kita akan hantar kepada pihak PDP. Kalau ikut pada proses kesaksian itu maksudnya bila dia dah kena taman, kenderaan itu kena hantar kesaksian itu. Tapi dalam tempoh 36 jam untuk kenderaan persediaan, 48 jam untuk kenderaan dagangan. Ya? Dia mesti masuk kenderaan. Dia masuk kenderaan dengan kesaksian, barulah boleh. Dia diwujudkan di kawasan sekolah-sekolah di kawasan yang mudah dijadikan.
Setiap DVD ada 220 kawasan. Maksudnya kalau katakan kita buat tanah di kawasan sedap, kita nak balik dalam kan, yang apa yang disediakan juga. So dia tak berusahakan pada pihak. Okey, kalau tidak rosak, lalu dia lakukan kesalahan, lalu dia tidak rosak. Mereka rosak. Mereka akan ambil kereta itu. Atau mungkin tindakan kalau kereta rosak. Okey, pesakit tak ada menyediakan perkhidmatan untuk tarik kenderaan yang rosak bawa ke kelihatan. Cuma kalau sekiranya mendapat arahan daripada pihak kuasa, kadang-kadang ada kes mungkin kenderaan yang ada masalah tu terlibat dalam bukti kes. Selepas habis siasatan, lepas tu boleh arahkan supaya kenderaan ini masuk ke pesakit, itu kita menyediakan. Tapi kalau untuk kenderaan rosak tadi memang tak ada. Sebenarnya saya idea dia memang benar, tapi dari segi kos kan, kos dengan kos atau mereka macam kalau saya jadi PM pun